Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat datang kepada murid-murid tingkatan 1 2021. Okey, jadi kita akan mulakan kelas pertama kita bertemakan sejarah kita dan dunia, di mana tajuk yang pertama kita ialah mengenali sejarah, bab 1 mengenali sejarah. Okey, jadi bab 1 ini kita akan sentuh 7 subtopik. 1.1 pengertian sejarah. Pastinya kamu kena tahu apa itu sejarah, dan saya tahu kamu ada ilmu yang lepas dari sekolah rendah tentang maksud sejarah. Okey, seterusnya pandangan sejarawan tentang maksud sejarah. Juga 1.3 masa silam dan ruang dalam sejarah, maksudnya masa-masa yang akan digunakan sepanjang kita belajar sejarah ini, contohnya abad, sebelum Masihi, selepas Masihi dan sebagainya. 1.4 sumber sejarah, sumber primer, sumber sekunder. Sebagai contoh mudah, sumber primer ialah kad pengenalan kamu original, manakala sumber primer adalah yang photostat. Okey, tapi itu sumber yang bukan kategori sejarah. Kalau sumber yang sejarah lagi, yang dahulu kala, ya. Tapi walaupun satu saat yang telah lalu tadi, itu sudah menjadi sejarah. Baiklah, penyelidikan dalam sejarah. Kita akan tengok macam mana penyelidikan dalam sejarah dijalankan secara bertulis, secara lisan dan juga arkeologi. 1.6 tafsiran dalam sejarah, maksud, perbezaan kepentingan, dan yang terakhir sekali kita akan rangkumkan apa yang kamu belajar bab 1 sejarah, kepentingan mempelajari sejarah. Penting ke nak belajar sejarah? Saya tengok ramai murid yang tidak minat belajar sejarah, alangkah ruginya, kerana sejarah ini mendidik kita untuk tidak mengulangi kesilapan-kesilapan lalu, dan ada juga kejayaan-kejayaan lalu kita akan ambil sebagai iktibar. Mari kita masuk pertama, 1.1 pengertian sejarah. Jadi untuk kelas kali ini hanya 1.1 sahaja. Okey, di akhir pembelajaran ini saya harap sangat kamu semua dapat menjelaskan pengertian sejarah dan juga istilah-istilahnya. Okey, pengenalan sejarah. Sejarah merupakan disiplin ilmu tentang peristiwa masa yang lampau. Okey, penulisan sejarah berdasarkan kepada kajian dan pendidikan terhadap sumber sejarah. Sejarah amat penting dalam memupuk semangat cinta akan negara, kerana kamu kena tahu tentang sejarah-sejarah susah payah pengorbanan orang yang terdahulu, termasuk ibu bapa yang dulu, ibu bapa kita dahulu, mereka sangat susah. Sekarang kita perlu menghargai, kita perlu cinta kepada pengorbanan mereka. Itu adalah satu contoh yang mudah. Apakah sejarah? Okey, yang ini yang penting, yang ini yang kamu kena tahu dan boleh tulis mula nanti. Okey. Istilah sejarah berasal daripada bahasa Arab. Okey. Ini untuk istilah bahasa Melayu. Okey. So sejarah sebenarnya berasal daripada bahasa Arab, iaitu syajaratun, bererti pokok. Okey, sejarah dikaitkan dengan salasilah, riwayat, keturunan dan asal usul berdasarkan bahasa Melayu lah. Okey, jadi maksud bahasa Melayu ialah berasal daripada bahasa Arab, iaitu syajaratun, pokok, dikaitkan dengan salasilah, asal usul dari mana. Okey, macam contohnya kamu berasal daripada ibu dan bapa kamu, ibu dan bapa kamu berasal daripada datuk dan nenek, datuk dan nenek, datuk dan nenek, datuk dan nenek berasal daripada moyang. Okey, begitulah seterusnya. Itu contoh mudah. Apakah sejarah? Daripada aspek kamus dewan, apa yang tertera pada kamus dewan bermaksud asal usul keturunan, salasilah, peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa lampau,
kajian atau pengetahuan peristiwa lalu. Kalau kamu perasan, dia macam lebih kurang maksud sejarah dalam bahasa Melayu. Okey. Maksudnya, sejarah ialah asal-usul. Daripada mana? Apakah puncanya? Pengetahuan dan juga kajian tentang yang lepas. Benda yang lepas kita perlu kenang. Kita ambil iktibar. Okey. Dalam bahasa Inggeris pula, apakah maksud sejarah? Kalau translate terus ialah history, bercerita tentang seseorang dan berasal daripada bahasa Yunani iaitu historian. Okey. Jadi tiga-tiga ni sangat penting, akan disoal dalam kuis sebentar lagi. Kita nak tengok sekarang ni pengertian sejarah mengikut pandangan sejarawan. Mari kita lihat. Okey, pengertian sejarah daripada tokoh Herodotus. Okey, ini seorang tokoh sejarah lah. Okey, dia mengatakan sejarah ini adalah satu penceritaan tentang tindakan manusia yang penting dan sebab berlakunya sesuatu peristiwa. Okey, Herodotus kata adalah cerita tentang tindakan manusia. Kenapa manusia buat macam tu? Ada cerita dia dan juga apa puncanya sesuatu peristiwa penting itu berlaku. Okey, macam tu. Jadi, sejarawan yang mula menggunakan perkataan sejarah atau historia adalah Herodotus lah. Bermaksud penyelidikan atau penyiasatan terhadap peristiwa silam maupun sezaman. Karya Herodotus yang terkenal, Histories, The Persian War, ditulis berdasarkan kajiannya terhadap peristiwa yang benar-benar berlaku. Seterusnya, daripada tokoh terkenal E.H. Carr. Apa pandangan dia tentang sejarah? Okey, dia layak memberi pandangan tentang sejarah sebab dia memang ahli dalam sejarah. Adakah kita juga layak memberi pandangan? Boleh, tapi kita tidak layak untuk dicatat di mana-mana untuk kita kongsikan dekat sekadar pandangan peribadi sahaja boleh. Tapi mereka ni kita kira golongan-golongan tokoh sejarah. Okey, dan dicatat maksud-maksudnya dalam buku teks lagi. Okey. Suatu proses interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-faktanya. Suatu dialog yang tak berkesudahan antara masa kini dengan masa lampau. Okey, hebat dia punya maksud. Proses ada interaksi berterusan antara ahli sejarah dengan fakta-fakta dia. Contohnya dia adalah ahli sejarah. Dan apakah faktanya? Dia tak habis. Ada je yang kita boleh olah dan ada sahaja perjumpaan penemuan terdahulu pada zaman sekarang dan masih tak habis lagi. Contohnya dekat tanah Arab sana. Maksudnya masih banyak lagi piramid, makam-makam yang banyak lagi tak digali. Okey. Okey, dan juga E.H. Carr mengatakan suatu dialog yang tak sudah antara masa sekarang dengan masa yang lampau. Ada dialog. Tapi tak ada orang jawab lah. Tapi kita yang kena kaji. Dan ahli sejarah memang ada kajian dia dan ada jawapan-jawapannya. Ada cara dia. Nanti kita akan tengok lagi macam mana bidang-bidang sejarah ni. Seronok. Okey, jadi dinyatakan juga sejarah merupakan tindak balas pembaca terhadap fakta-fakta yang ditulis oleh sejarawan. Karyanya yang terkenal ialah What is History? Apa itu history? Okey, seterusnya Ibnu Khaldun. Okey, pengertian sejarah daripada Ibnu Khaldun menyatakan sejarah membicarakan perkara tentang masyarakat manusia, peradaban dunia dan perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat itu. So ada 3 poin kat sini. Sejarah tentang masyarakat manusia. Apa yang berlaku pada manusia itu, perubahan dia macam mana, jahiliah kepada moden dan sebagainya, itu contoh saja. Kemudian peradaban dunia. Okey, dunia dahulu contohnya
secara mudah kita nampak kebendaan saja kan. Contohnya kereta menggunakan kereta lembu, kemudian kereta, enjin. Itu secara material. Sedangkan secara ruhaniah juga perlu dititik beratkan. Perubahan-perubahan yang berlaku pada sifat-sifat manusia itu sendiri secara ruhaniah semua. Okey, karya Ibnu Khaldun yang terkenal ialah Muqaddimah yang mengandungi 6 bab, menceritakan dan mengupas perihal kehidupan manusia bermula zaman primitif hingga kehidupan di bandar. Okey. Seterusnya pengertian sejarah daripada sejarawan Malaysia, Khoo Kai Kim. Okey, dikatakan sejarah merujuk kepada apa-apa yang pernah atau sudah berlaku. Apa-apa saja. Sejarah juga yang mendorong kita lebih faham apa-apa yang berlaku pada masa kini, di samping menjamin kesilapan yang sama tak berulang. Sejarah ialah ibu kepada semua bidang. Setuju tak? Okey, jadi bagi Khoo Kai Kim, apa-apa yang pernah berlaku, sejarah ni dia tolong kita untuk faham lebih lagi apa yang berlaku sekarang ni ada puncanya. Jadi kita akan lebih faham apa yang berlaku sekarang. Dan kita juga dapat insya-Allah tidak mengulangi kesilapan berdasarkan kita sudah belajar kesilapan yang lepas. Okey, dan sejarah ialah ibu pada semua bidang. Okey, betul tak? Contohlah kalau sains dia ada teori dia kan. Contohnya Newton's law ke yang tarikan graviti itu kan. Apple jatuh atas kepala itu bermula daripada sejarah juga. Teori semua. Okey, dan antara sudah dinyatakan. Seterusnya Muhammad Yusuf Ibrahim. Sejarah ialah masa lalu itu sendiri. Masa-masa yang telah lepas itulah sejarah. Sejarah merupakan catatan ataupun rekod tentang sesuatu peristiwa yang berlaku pada suatu masa yang lalu. Okey. Apa-apa yang direkod, mungkin pada dinding gua, mungkin pada buku juga, itu adalah menjadi satu sejarah. Contoh mudahnya bagi kita yang biasa ni, diary kita. Kita akan catat hari, tarikh, pukul berapa kita tulis diary tu. Dulu saya suka sangat tulis diary. Darjah dulu lah. Dah besar ni taklah kita buat lebih kepada kerja. Dah tak sempat dah nak aku balik apa benda tu kan. Okey. Okey, betul. Seterusnya dinyatakan ni adalah sejarawan tempatan Malaysia yang mengkaji tentang ilmu dan juga disiplin sejarah. Karya yang terkenal sejarawan dan persejarahan Melayu dan tradisi dan transformasi kan. Tradisi dan transformasi dia macam Ibnu Khaldun tadi. Apa yang berasal dan sehingga macam mana dia transform peradaban manusia dan juga dunia ni kan. Okay, but history does not belong to us. We belong to it. Kan, kita bukan pemilik sejarah, kita tak boleh nak pegang sejarah tu. Tapi kitalah yang dimiliki oleh dia. Betul tak? Fikirkan. Okey, ada soalan di sini, saya tutup sekejap. Aplikasi kebat dan elemen. Okey, ini ada dalam di SKP, maksudnya ni cikgu kena tahulah elemen ni dan kita perlu terapkan kepada murid. Peristiwa sejarah negara kita penting untuk dihargai oleh segenap lapisan masyarakat. Setujukah anda? Jelaskan pendirian anda. Okey, soalan tanya, peristiwa sejarah negara kita lah, contohnya kemerdekaan. Kemerdekaan tu kita nampak je merdeka. Tapi nak dapat ni, panjang waktu bertahun-tahun untuk dapatkan. Ramai yang mati, yang terkorban untuk dapatkan merdeka. Okey, jadi penting untuk kita hargai oleh segenap lapisan masyarakat. Bukan sahaja nenek moyang kita yang dah tua tu, dia merasai macam mana negara kita mendapat kemerdekaan. Tapi saya sendiri yang 30-an, kamu sendiri yang belasan tahun, semua mesti menghargai peristiwa penting sejarah. Setuju ke tidak? Okey. Jadi saya bimbing ataupun ini adalah jawapan saya. Saya bersetuju peristiwa sejarah negara kita dihargai oleh segenap lapisan masyarakat.
kerana peristiwa itu bukanlah mudah untuk dicapai. Sebagai contohnya, kemerdekaan negara Tanah Melayu, mereka melalui pelbagai cabaran dan juga perlu berkorban harta dan nyawa demi mencapai kemerdekaan. Dan kita harus menghargai pengorbanan prajurit tanah air, nenek moyang kita yang cuba mempertahankan negara daripada tergadai. Okay. Jadi, itu antara jawapan yang kamu boleh catatkan dalam soalan kebat seperti ini. Mesti beri contoh peristiwa apa yang penting tu, yang kenapa kamu kena hargainya. Okey, dan jelaskan kenapa perlu menghargainya. Okey, sekurang-kurangnya 3 sebab kenapa perlu kamu menghargai peristiwa itu. Okey, seterusnya satu lagi. Sejarah adalah masa lalu yang memberi pengajaran dan teladan kepada kehidupan kita. Bincangkan. Okey, apa pendapat kamu? Soalan kebat ni. Okey, sejarah adalah masa lalu yang memberi pengajaran. Betul? Dia mengajar kita dan ada teladannya pada kehidupan kita. Okey. Contoh lagi gambar sudah tertera, iaitu gambar laungan kemerdekaan oleh Perdana Menteri pada masa itu, Tunku Abdul Rahman. Okey, jadi jawapan pada pendapat saya, sejarah adalah masa lalu yang memberi pengajaran dan teladan. Sebagai contoh adalah pencapaian Tanah Melayu menggapai kemerdekaan daripada penjajahan kuasa ataupun negara penjajah, yang memberi pengajaran bahawa merdeka itu sangat mahal harganya yang perlu dipertahankan oleh generasi zaman sekarang. Pengajaran yang boleh diambil ialah kita jangan mudah terpengaruh dengan budaya-budaya barat. Jangan mudah terpengaruh sekalipun dengan pakaian mereka, pemikiran mereka, kerana kita orang Timur yang mementingkan kesopanan dan kesusilaan selaras seiring dengan rukun negara kita, iaitu kesopanan dan kesusilaan sebagai contoh. Okey. Itu adalah contoh jawapan yang boleh diberikan bagi membincangkan soalan kebat ini. Okey, ini adalah kerja rumah bagi kamu semua. Jadi sila salin soalan nombor 1, A, B, C dan D. Saya akan edarkan juga soalan ini dalam bentuk gambar untuk kamu salin. Dan boleh lengkapkan, sangat mudah saja. Lengkapkan, jawapan ada di dalam buku teks, ada juga dalam video ini. Jumpa lagi di kelas seterusnya. Assalamualaikum. Jangan lupa. Bye.